Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 13 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam ini dengan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada ahli jawatankuasa sambutan Hari Kebangsaan 2021 di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan tersebut diketuai oleh Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, bagi membincangkan atur cara persiapan yang dilakukan bagi sambutan Hari Kebangsaan 2021 dan beberapa perkara berkaitan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaol Samion. Berita seterusnya mengenai usaha Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak yang menyalurkan pelbagai jenis pakej bantuan bagi membantu rakyat yang terkesan akibat penularan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan amat prihatin dengan kepayahan yang dihadapi rakyat dengan mengeluarkan peruntukan yang besar. Sebab itu, Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka telah pun memberi peruntukan sebanyak lebih daripada 284.5 bilion ringgit untuk membantu orang yang terjejas. Dan katanya kerajaan negeri, kerajaan GPS, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Abang Jo kita telah pun melancarkan 7 packages bantuan khas Sarawak Sayang. BKS 1.0, BKS 2.0, BKS 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 dan 7.0 untuk membantu setiap lapisan masyarakat yang terjejas. Berucap dalam program di Kampung Datuk Kuala Lawas pada Khamis, beliau menambah kerajaan Sarawak telah melancarkan bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS bagi membantu pelbagai golongan sasar yang terjejas. Menurut beliau, antaranya menyediakan pinjaman mikrokredit menerusi Bank Agro sehingga RM50,000 kepada peniaga yang terjejas dengan faedahnya ditanggung kerajaan Sarawak. Kerajaan lagi memberi peruntukan 2 kali tau. Jumlah peruntukan sekarang sudah 100 juta. Dan ini adalah merupakan pinjaman murah, ya, amanah dengan maksimum berapa, 50,000 nak? 50,000. Ini termasuk mereka yang layak daripada golongan B40. Macam bis kita jaga-jaga, tidak ada tentu apa ni syarikat-syarikat. Kita boleh memohon dan peluang untuk memohon ini masih terbuka sehingga hujung tahun ini, Disember 2021. Dalam majlis sama, Datuk Ahmad Awang Tengah turut menyampaikan 33 cek pempasan berjumlah 1.3 juta ringgit untuk melaksanakan projek Jambatan Kuala Lawas. Beliau juga melakukan pelancaran kibar jalur gemilang bersempena sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Laporan berikutnya, Sarawak menerima penghantaran mingguan bagi bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech dari Belgium di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Rabu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien menerusi hantaran Facebook rasmi miliknya berkata, bekalan tersebut akan diberi kepada rakyat yang masih belum lagi mendapatkan vaksin. Sehubungan itu, beliau menyeru mereka yang layak tetapi belum divaksinasi pergi ke pusat pemberian vaksin PPV awam berdekatan. Selanjutnya pula, penduduk di kawasan seperti Sungai Arif, Sungai Bawang dan Sungai Taau perlu terus kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan meskipun hampir 100% telah divaksinasi. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayar berkata, komuniti setempat mesti kekal berjaga-jaga kerana varian Delta mudah merebak dengan cepat. Kadang-kadang kita itu nak sakit. Nada saya bagi kita, tang kita tahu jadi main, jadi pemain yang kita. Kujaku orang putih jadi carrier. Oleh main, oleh ngermai kia. Nyak kes takut kita. Laban bisi sekedak bala kita itu kena COVID tu tadi. Bisi original tadi nak ada sakit. Nak nemu diri. Nak nemu diri kena COVID deh.
Laban badan dia tadi, laban dia kuat, tubuh badan dia jaga penyakit dia. Dan dia boleh main. Dia boleh main ngagai orang bukai, boleh ngerampit orang bukai, lebih lagi ngagai orang ke bisik lemah. Orang ke bisik penyakit, orang kuda tuai. Bahkan kami tahu enggak atau kuda tuai itu. Namanya kena sampit orang, tapi enggak kita tahu dah. Dia pihak kurang warga mas deh. Lalu pihak megak ngagai bala anak ucuk kita ke bedau bejek. Jalannya orang kena jaga kita. Anak ucuk kita ke berumur 17 tahun ke baru dia ke bedau bejek. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Rumah Lipu pada Khamis. Mengulas mengenai cek MRP, Datuk John Siki yang juga Adun Kakus memberitahu pemberian geran ini diberikan mengikut keutamaan dan mengikut giliran. Sebanyak RM114,000 peruntukan MRP telah diagihkan kepada 7 JKKK di Rumah Undung dan pada sebelah petangnya RM300,000 lagi projek MRP diagihkan kepada 8 JKKK di Rumah Lipu. Sementara itu, beberapa tuai rumah yang ditemui melahirkan rasa syukur atas pemberian sumbangan MRP kepada JKKK. Terima kasih bagi yang berhormat kita. Lepas ni aku dah benar ngadu kuasan bawang Arif, lalu yang muka bisik mereka kami di menua tu bisik orang ke bedaunya ukai tegal ndak tang dudi ya mereka. Lapan kami itu segi Muhammad Yukuang perintah maya kami kai kami. Jadi aku berasa ngagati lapan ke udah diberi ya peruntukan kemimit kajaknya nak cukup tang aku ngarap ke kedirilah ya agi oleh mereka nambahnya lapan duit ke diberi itu segi bisik kak nak aku ngadu ke rakyat aku baru panjang jadi lapan kami itu yang dekat minta dalam tahun baru. Jadi keluarnya supaya pun juga bisa mereka kami RTP ke kena merata ke tabak ke kak ngobrumah. Jadi aku ngari ke rakyat berumah panjang kepada aku kawasan Sengana. Aku mereka saya terima kasih ngagai perintah GPS. Manakala di Bau, Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep melakukan lawatan kerja bagi meninjau prestasi projek pembinaan Jambatan Tondong Sebuku. Jambatan konkrit sepanjang 120 meter dengan kapasiti had muatan 90 tan itu mula dibina pada 5 April 2019. Projek yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 itu melibatkan kos kira-kira RM10.59 juta. Projek yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 itu membabitkan kos kira-kira RM10.59 juta. Terdahulu Datuk Henry Harry telah diberikan taklimat oleh pengurus projek berhubung perkembangan pembinaan jabatan tersebut. Sementara itu, pegawai takbir dari Pejabat Daerah Bau, Eddie Nayoy, memberitahu jabatan tersebut dijangka siap pada awal tahun 2022. Jadi projek dijangka akan siap selepas di sambung tempoh, dijangka siap pada awal tahun hadapan lah. Terdapat sedikit masalah dari segi semakan oleh pihak JKR, tetapi masalah tersebut telah dikenal pasti dan pihak JKR akan berurusan dengan pihak kontraktor untuk mengatasi masalah tersebut dan kerja-kerja penyambungan akan dilaksanakan dijangka pada minggu hadapan lah. Pembanca Bong Jong Long pula berkata, selain memberi kemudahan kepada penduduk di daerah Bau, jambatan tersebut amat penting bagi penduduk kawasan Tondong dan Sebuku. Projek ini amat penting lah kepada rakyat Tondong dan Sebuku lah. Ia akan membagi kemudahan kepada penduduk di Bau dan di Sebuku dan Tondong lah. Dari Tondong sini kita dapat pergi Bau lebih dekat. Dan penduduk di Sebuku kalau nak pergi Kuching boleh menggunakan jambatan ini. Sementara itu, Hospital Bintulu menghadapi masalah ruang yang tidak mencukupi bagi menampung pesakit COVID-19 dan bukan pesakit COVID-19. Pengarahnya Dr. Suzalina Sulaiman berkata, kapasiti katil setakat ini masih mencukupi, namun yang menjadi masalah adalah ruang yang tidak mencukupi untuk menempatkan pesakit.
If you look at in term of space, kita memang dah sebenarnya agak nazak lah in term of space. Because bila you create COVID ward, you have to follow certain standard. All this efficiency and everything. So bila kita bagi ward kita kepada COVID ward, meaning yang non-COVID sebelum tu kita akan share ward. So dari segi macam what worries me sebenarnya in term of yang bercampur di ward lain. Because some of it kita Umadah ada problem juga lah in term of crowdedness ya. And then for non-COVID we also kadang-kadang depend lah sometimes banyaknya masuk. Semasa ditemui di Hospital Bintulu pada Khamis, Dr. Suzalina menambah, ruang yang sepatutnya menampung 6 katil terpaksa diletakkan lebih disebabkan ruang sedia ada tidak mencukupi. In term of space, at the moment kita dapat ikut proper requirement untuk spacing, especially non-COVID. So kita akan nanggalah certain patient ya, katakanlah supposed to be dalam segi cubicle dia ada 6 patient. Tapi buat masa tu maybe 8 patient dalam sini. Tapi dari segi katil letak memang ada lagi lah katil kosong. Just space. So otherwise certain days not surprised if we put patient dekat koridor. Kita akan madah katil masih ada. Tapi minta maaf lah ruang yang masih mencukupi untuk menampung pesakit COVID dengan sebab COVID yang more special lagi luas lah requirementnya, penjarakannya. Yes. Selanjutnya pula, seramai 368 kaki tangan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS menghadiri Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR 2021 secara bersemuka di Ibu Pejabat JAIS dan melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumaat. Pengarah JAIS Khailidi Ibrahim memberitahu inisiatif IBR yang dikenalkan oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM adalah untuk memastikan setiap individu yang menandatangani ikrar tersebut supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka dan menjauhi diri daripada sebarang pelakuan rasuah. Khailidi turut berkata beliau juga komited dalam membantras rasuah untuk melahirkan usaha JAIS ke arah matlamat yang sama agar dapat menginstitusikan integriti di jabatan tersebut selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk menjadi negeri berintegriti tinggi menjelang 2030. Komitmen ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri berintegriti tinggi menjelang tahun 2030 ataupun maknanya sebelum sampai 2030 dan sesuai dengan peranan Jabatan Agama Islam Sarawak sebagai badan berotoriti dalam pengurusan hal ehwal Islam di Sarawak. Dalam usaha merealisasikan komitmen ini, semua warga JAIS berazam dan beriltizam untuk bergerak ke arah matlamat yang sama agar dapat menginstitusikan integriti di Jabatan Agama Islam Sarawak. Dalam pada itu, pengarah JAIS dan pengarah SPRM Muhammad Zaki Hassan telah menyempurnakan majlis menandatangani IBR yang turut disaksikan pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Union Adnan Jet. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.